Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan meneruskan pengajaran dan pembelajaran di rumah berkenaan mata pelajaran Bahasa Melayu. Hari ini kita akan belajar berkenaan respons terhadap ayat suruhan dan ayat permintaan. Okey, murid boleh bersedia dengan membuka buku teks Bahasa Melayu Jilid 1, muka surat 69. Okey, pada akhir pengajaran dan pembelajaran pada hari ini, murid akan dapat murid dapat mengenal pasti ayat permintaan dan ayat suruhan dalam teks. Yang kedua, murid dapat menyatakan dan memberikan respons terhadap ayat suruhan dan ayat permintaan. Sekarang murid boleh rujuk pada muka surat 69. Okey, pada muka surat 69 ini memaparkan dua gambar ataupun dua situasi yang menunjukkan perbualan antara Makcik Vimala, Saiful dan Darshini. Okey, dalam perbualan ini menunjukkan ayat permintaan dan ayat suruhan serta respon terhadap ayat permintaan dan ayat suruhan. Okey, jom kita baca terlebih dahulu sebelum kita faham tentang ayat suruhan dan ayat permintaan dan bagaimana untuk kita memberikan respons terhadap ayat suruhan dan ayat permintaan. Okey, jom kita baca terlebih dahulu. Berkongsi hasil tanaman. Makcik Vimala minta beberapa tangkai daun kari. Boleh Saiful? Darshini, tolong ambilkan daun kari untuk Saiful. Baiklah ibu. Saiful, ambillah plastik ini untuk mengisi daun kari itu. Terima kasih makcik. Wah, suburnya daun kari kamu. Pokok kari ini kami tanam sempena kempen satu rumah satu pokok. Oh, saya ingat. Keluarga saya menanam serai. Ya, Saiful, ibu kamu selalu memberi ibu saya serai. Darshini, tolong masukkan daun kari yang telah dipetik ke dalam plastik. Minta saya plastik itu? Saiful, ambil daun kari ini dan berikannya kepada ibu kamu. Okey, nanti kita akan cuba lengkapkan perbualan antara Saiful dan Darshini. Okey, kalau kita lihat pada gambar yang pertama, menunjukkan ada ayat ataupun frasa yang berwarna merah, berwarna biru. Okey, ini menunjukkan ada ayat permintaan yang berwarna merah, ini merupakan ayat permintaan. Okey, yang berwarna biru ini merupakan ayat respons. Okey, respon terhadap ayat permintaan dan ayat suruhan tersebut. Okey, jadi jom kita belajar terlebih dahulu dan kita imbas kembali berkenaan ayat permintaan dan ayat suruhan. Okey, ayat suruhan dan ayat permintaan. Okey, sebenarnya kita dah belajar berkenaan ayat suruhan dan ayat permintaan pada awal tahun ini. Okey, jadi kita akan cuba imbas kembali supaya awak ingat berkenaan ayat suruhan dan ayat permintaan. Jom kita belajar berkenaan ayat suruhan. Okey, ayat suruhan ni digunakan dengan tujuan memberikan perintah atau arahan. Sebenarnya biasa awak dengar ayat suruhan ni dalam kehidupan awak. Okey, terutamanya di rumah ataupun di sekolah. Okey, yang kedua, intonasi suara biasa digunakan untuk menguatkan ayat suruhan. Okey, contohnya siapkan sekarang. Okey, itu intonasi suara yang biasa. Okey, siapkan sekarang. Ataupun yang kedua, siapkan sekarang. Okey, ada perbezaannya. Okey, intonasi suara itu menunjukkan tahap ketegasan ayat suruhan. Ini ialah beberapa contoh ayat suruhan yang biasa awak gunakan dan biasa awak dengar. Okey, contohnya ambilkan pen di atas meja. Ambilkan pen di atas meja. Okey, macam tu ada intonasi suara kan. Okey, yang kedua, Ali bawakan anak pokok itu ke sini. Okey. Jadi ayat suruhan ni biasa kita gunakan untuk memberi arahan. Dan biasa awak dengar apabila mak ayah awak memberikan arahan ataupun menyuruh awak berbuat sesuatu. Okey, dan juga biasa awak dengar di sekolah. Okey, contohnya cikgu suruh ambilkan buku di dalam bilik guru. Okey, itu ialah ayat suruhan. Biasanya kita gunakan ayat suruhan ni untuk kita minta ataupun kita memberi arahan lah. Okey, biasa kita gunakan dan biasa kita dengar dalam kehidupan seharian. Tetapi bagaimana kita nak memberikan respon terhadap ayat suruhan? Okey, itu nanti kita belajar. Seterusnya, tanda seru. Okey, ni simbol dia. Digunakan sekiranya mengandungi unsur perasaan. Contohnya, marah. Okey, biasanya kalau marah, kita perlu tulis dalam ayat kita ada tanda seru lah. Okey, contoh, keluar dari rumah ini.
Okey, maksudnya dia ada perasaan marah. Okey, kalau kita cakap biasa, keluar dari rumah ini, tak ada perasaan. Okey, jadi bila ada perasaan marah atau perasaan lain, kita perlu adakan tanda seru. Dia ada perasaan yang lebih kepada marah lah. Okey, seterusnya siapkan tugasan itu sekarang. Biasanya. Okey, biasa sekarang mak ayah awak lah biasa pakai. Okey, untuk PDPR ni. Okey, siapkan tugasan itu sekarang. Asyik tidur je. Macam tu lah ayat dia. Contoh. Okey, Seterusnya, okey, kita boleh menggunakan partikel lah untuk melembutkan ayat suruhan ataupun ayat perintah. Contohnya tadi, keluar dari rumah ini. Awak siapkan tugasan itu sekarang. Okey, itu macam penegasan. Okey, dan ada wujudnya perasaan marah. Okey, tapi bagaimana kita nak lembutkan ayat suruhan tersebut? Okey, supaya orang yang mendengar tu tak terasa hatilah. Okey, jadi kita boleh tambahkan perkataan lah. Contohnya, keluarlah dari rumah ini. Awak siapkanlah tugasan itu sekarang. Kalau kita bagi arahan, contohnya kita suruh adik kita basuh pinggan. Basuh pinggan itu. Okey, kan nampak macam kasar kan. Okey, adik kita pun mungkin rasa sedih. Jadi kita boleh tambahkanlah. Basuhlah pinggan itu. Bila awak tambahlah tu, dia macam lagi lembut ayat tersebut. Jadi biasakan menggunakan perkataan lah dalam ayat suruhan untuk kehidupan awak lah. Okey, boleh gunakan perkataan lah. Sebentar tadi kita dah belajar berkenaan ayat suruhan. Sekarang kita akan belajar berkenaan ayat permintaan. Apa yang dimaksudkan dengan ayat permintaan? Okey, ayat permintaan ialah ayat yang menggunakan kata permintaan dengan tujuan memohon permintaan dan pertolongan. Okey, sekiranya awak memerlukan permintaan atau meminta pertolongan daripada seseorang, kita perlu gunakan ayat permintaan. Jadi contoh perkataan permintaan yang awak perlu gunakan iaitu minta dan tolong. Ini ialah beberapa contoh ayat permintaan yang biasa awak dengar di rumah, biasa awak dengar di sekolah, biasa awak cakap di rumah, biasa awak cakap di sekolah. Jadi ini ialah contohnya. Yang pertama ialah tolong bukakan suis kipas itu. Okey, kita minta pertolongan untuk bukakan suis kipas itu. Yang kedua, minta perhatian semua murid-murid bercakap dengan suara yang perlahan. Okey, contohnya dalam kelas, guru minta perhatian semua murid-murid untuk bercakap dengan suara yang perlahan. Okey, yang ketiga, minta kamu semua bertenang. Okey, ni biasa awak dengar di sekolah lah. Okey, dalam keadaan riuh rendah, okey, jadi cikgu ungkapkan perkataan minta kamu semua bertenang untuk meredakan suasana yang tegang tersebutlah. Seterusnya, tolong tutup lampu sebelum kamu tidur. Okey, biasanya awak dengarlah mak ayah cakap macam ni. Okey, mak ayah minta pertolongan awak untuk buat sesuatu. Jadi tolong, ingat perkataan ini mewujudkan ayat permintaan. Jadi biasakan menggunakan perkataan ini iaitu tolong dan minta untuk meminta pertolongan atau permintaan sesuatu, meminta orang buat sesuatu untuk kita. Okey, boleh dapat Seterusnya, ayat permintaan tidak boleh digunakan untuk ayat yang bermaksud negatif. Contoh ayat, tolong jangan merokok. Minta jangan berkeliaran di kawasan ini. Kalau murid perhatikan, ada perkataan merokok. Okey, merokok ini ialah maksudnya negatif. Okey, berkeliaran. Ini ialah perkataan negatif. Okey, daripada murid berkeliaran maksudnya murid buat perkara yang tidak elok. Okey, jadi kita tidak boleh menggunakan perkataan tolong untuk ayat yang bermaksud negatif sebab perkataan jangan ini pun sudah cukup. Jadi ayat yang betulnya ialah jangan merokok. Okey, tak ada perkataan tolong. Jangan merokok. Jadi kalau jangan bising, jangan cakap tolong jangan bising. Dia tak ada mengukuhkan perkataan tersebut. Jadi kita kena cakap jangan merokok. Jangan berkeliaran di kawasan ini. Okey? Jadi boleh faham Ingat, ayat permintaan tidak boleh digunakan untuk yang bermaksud negatif. Belajar berkenaan respons terhadap ayat suruhan dan ayat permintaan. Biasa kita dengar dalam kehidupan kita, orang menyuruh kita buat sesuatu, orang minta tolong kita buat sesuatu, tapi bagaimana kita nak balas balik?
bagaimana kita nak bersetuju dengan apa yang dia bagi tahu. Okey, jadi ini ialah cadangan respon yang kita boleh gunakan dalam kehidupan seharian kita. Jom kita belajar. Sekarang kita akan lihat situasi yang menunjukkan penggunaan ayat permintaan dan ayat suruhan dalam kehidupan seharian kita. Okey, biasa awak gunakan dan biasa awak dengar perkataan ataupun ayat ini. Okey, contoh yang pertama. Tolong tutupkan suis lampu itu. Tolong tutupkan suis lampu itu. Jadi bagaimana kita nak respon apabila orang minta kita tolong tutupkan suis lampu? Jadi boleh kita respon. Tak nak. Alah, awak ada tangan. Alah, abang ada tangan. Buatlah sendiri. Boleh kita respon dengan perkataan begitu ataupun ayat sebegitu. Okey, itu tidak dibenarkan. Ingat, kita perlulah memberikan respon yang baik. Jadi cikgu ada cadangan dan awak perlu biasakan gunakan ayat ini atau perkataan ini dalam kehidupan seharian awak. Contohnya, awak boleh gunakan perkataan baiklah ataupun baik. Baik, abang, saya akan tutupkan suis lampu itu. Baiklah, nanti saya akan tutupkan suis lampu itu. Ingat, kena gunakan bahasa Melayu tetapi responnya mestilah baik. Responnya mestilah positif. Okey, kalau kita jawab, okey abang, nanti saya akan tutupkan. Okey, perkataan okey itu ialah perkataan bahasa Inggeris. Jadi, kalau dalam bahasa Melayu kita perlu respons dalam perkataan bahasa Melayu, iaitu baik ataupun baiklah, ataupun kita akan terus respon dengan perkataan terus saya akan tutupkan suis lampu itu. Ingat, jawab respons dengan bahasa yang baik. Okey, bahasa yang baik, laras bahasa yang baik, intonasi yang sesuai. Jadi ini cadangan jawapannya, baiklah saya akan tutup suis lampu itu. Sekarang kita akan lihat situasi yang kedua. Okey, ini situasi yang biasa kita jumpa dan biasa kita dengar ketika di rumah ataupun di sekolah. Okey, jadi apa yang kita boleh beri respon terhadap ayat ini? Buangkan sampah ini ke dalam tong sampah. Buangkan sampah ini ke dalam tong sampah. Buangkan sampah ini ke dalam tong sampah. Okey, jadi ingat kita perlu berikan respons yang baik. Jadi jangan jawab, saya tak nak, saya tak suka kotor. Saya tak nak, tu sampah awak bukan sampah saya. Okey, jadi kalaulah guru ataupun ibu bapa minta tolong kita ataupun menyuruh kita, ingat, buatlah perkara yang baik dan responlah dengan ayat yang baik. Jadi ingat, apa yang cikgu ajar tadi, apa yang biasa awak dengar, apa yang awak biasa gunakan ayat ataupun perkataan baiklah. Okey, biasakan guna baiklah. Baiklah abang, baiklah cikgu, baiklah mak, baiklah ayah, saya akan buangkan sampah ini ke dalam tong sampah. Jadi ini cadangan jawapannya. Baiklah, saya akan buangkan sampah ke dalam tong sampah. Okey, ingat, respons yang baik, bahasa yang baik. Jangan respon dengan perkataan yang tidak elok. Buangkan sampah ini ke dalam tong sampah. Asyik-asyik saya. Jangan jawab macam itulah. Okey, biasakan respon dengan perkataan yang baik. Seterusnya kita akan kembali ke muka surat 69. Buku teks muka surat 69. Okey, kita akan lengkapkan ayat yang masih belum lengkap dengan respons yang sesuai. Jadi kita akan lihat perbualan antara Darshini dan Saiful. Okey, kita akan lengkapkan. Darshini, tolong masukkan daun kari yang telah dipetik ke dalam plastik. Okey, jadi apa yang perlu Darshini respons? Okey, jadi ingat perkataan yang paling mudah iaitu baik ataupun baiklah. Saiful minta saya plastik itu. Okey, macam mana nak respon? Ingat, respon yang baik. Okey, kita boleh cakap ini plastiknya ataupun nah, ini plastiknya. Okey, ingat respons yang baik. Ini plastiknya. Okey, dia serahkan plastik. Okey, seterusnya, Saiful, ambil daun kari ini dan berikannya kepada ibu kamu. Jadi apa yang awak boleh respon? Okey, kita respon yang pertama dulu. Saiful, ambil daun kari ini. Jadi kita boleh jawab baiklah. Okey, ataupun terima kasih.
Okey, dan berikannya kepada ibu kamu. Okey, kita berjawab, terima kasih. Baiklah, Darshini. Terima kasih. Nanti saya akan berikan kepada ibu saya. Ataupun, baiklah, nanti saya akan berikan kepada ibu saya. Ingat, jawapan mestilah bersesuaian. Respon mestilah baik. Okey, jangan beri respon yang negatif. Jadi ini cadangan jawapannya. Okey, yang pertama, baiklah Saiful minta saya plastik itu. Ini plastiknya Darshini. Saiful, ambil daun kari ini dan berikannya kepada ibu kamu. Baiklah Darshini, terima kasih. Okey, mudah sahaja. Ingat, respons dengan perkataan yang baik. Respons dengan ayat yang baik. Jadi ini ialah latihan bahasa Melayu pada hari ini. Okey, murid perlu menyiapkan buku aktiviti muka surat 77. Okey, murid boleh buat sendiri ataupun kita buat sama-sama selepas ini. Okey, jom kita selesaikan latihan buku aktiviti muka surat 77. Sekarang kita akan lengkapkan buku aktiviti muka surat 77. Yang mana arahannya, dia minta kita berikan respons terhadap ayat suruhan dan ayat permintaan. Jadi tajuknya ialah budi bahasa. Okey, jom kita baca dahulu sebelum kita cuba lengkapkan ayat atau perbualan ini dengan respons yang sesuai. Okey, jom kita baca. Semasa Imran dan Li Qiang hendak keluar bermain, mereka ternampak Makcik Lalita ingin memasukkan barang ke dalam kereta. Okey, Makcik, bolehkah kami bantu? Ya, Imran dan Li Qiang, tolong Makcik masukkan barangan ini ke dalam kereta. Jadi apa yang perlu direspon kat sini? Okey, seterusnya, kamu letakkan di tempat duduk di bahagian belakang. Jadi apa yang perlu direspon di sini? Okey, seterusnya, Li Qiang minta makcik kotak itu. Okey, apa yang perlu direspon? Okey, nanti kita cuba lengkapkan. Berikan makcik kotak yang kecil. Okey, terima kasih Imran dan Li Qiang kerana membantu makcik. Sama-sama makcik, sebagai jiran, kita mestilah tolong menolong. Sekarang kita akan cuba melengkapkan ayat dengan respons yang sesuai. Okey, kita akan lihat, makcik, bolehkah kami bantu? Ya, Imran dan Li Qiang, tolong makcik masukkan barangan ini ke dalam kereta. Okey, ni ayat permintaan. Jadi apa yang kita boleh respons? Kita boleh respon dengan ayat yang paling mudah ataupun perkataan yang paling mudah, iaitu baiklah. Okey, baiklah ataupun baiklah makcik. Boleh. Okey, seterusnya, kamu letakkan di tempat duduk di bahagian belakang. Jadi, okey, dia perlu bertanya lah kat sini. Jadi kita perlu tambahkan lagi baiklah. Di mana? Di mana saya perlu letakkan? Perlu letakkan barang ini. Barang ini. Okey, baru dia menjawab, kamu letakkan di tempat duduk di bahagian belakang. Jadi apa yang perlu direspon? Ingat, menggunakan perkataan yang mudah, iaitu baiklah. Baiklah. Kalau nak bagi panjang, baiklah makcik. Okey. Seterusnya, kita lihat situasi yang kedua. Li Qiang minta makcik kotak itu. Okey, kita boleh jawab baiklah. Okey, baiklah. Okey, baiklah. Tetapi dia terus makcik tu memberikan respon, berikan makcik kotak yang kecil. Jadi kita perlulah bertanya, sebab kat sini pun ada tanda soal. Kita lengkapkan ayat dengan kata tanya ataupun ayat tanya. Jadi kita boleh lengkapkan dengan ayat tanya, bukan kata tanya. Okey, kita sambung. Baiklah. Kotak yang mana? Kotak yang mana makcik? Okey, itu perkataan yang sesuai lah. Okey, ayat tanya, bukan kata tanya ni, kita boleh gunakan. Okey, ayat tanya bukan semestinya kita perlu gunakan siapa, di mana, apa. Okey, kita juga ada belajar berkenaan ayat tanya bukan kata tanya. Okey, maksudnya dia tak perlukan kata tanya tu untuk bertanya lah. Okey, inilah salah satu contoh dia. Okey, kotak yang mana makcik? Ni pun ialah contoh ayat yang bertanya lah. Okey, jadi baik, berikan makcik kotak yang kecil. Terima kasih Imran dan Li Qiang kerana membantu makcik. Sama-sama makcik, sebagai jiran, kita mestilah tolong menolong. Ingat,
Daripada perbualan ini, kita perlulah melengkapkan ayat dengan respons yang baik. Okey, seterusnya kita akan lihat cadangan jawapan yang cikgu berikan dalam ayat yang ayat yang kemas dan tersusun lah. Jadi ini cadangan jawapan yang diberikan. Ya Imran dan Likiang, tolong makcik masukkan barangan ini ke dalam kereta. Baiklah, di bahagian mana perlu kami letakkan barangan ini? Kamu letakkan di tempat duduk di bahagian belakang. Baiklah, Makcik Lalita. Okey, seterusnya, Likiang minta makcik kotak itu. Baiklah, tetapi kotak yang mana? Berikan makcik kotak yang kecil. Terima kasih Imran dan Likiang kerana membantu makcik. Sama-sama makcik, sebagai jiran, kita mestilah tolong-menolong. Okey, ingat? Okey, kita perlulah memberikan respons yang baik apabila diberi ayat permintaan ataupun ayat suruhan, sama ada daripada ahli keluarga kita ataupun guru-guru kita ataupun orang sekeliling kita. Okey, jadi ingat perkataan ini, baiklah. Okey, perkataan baiklah ni awak perlu gunakan dalam kehidupan seharian awak. Okey, kita boleh gunakan dalam karangan, kita boleh gunakan dalam ayat ataupun dalam kehidupan seharian kita. Jadi itu sahaja pembelajaran dan pengajaran pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.